Bersyukur kita pada pagi yang mulia ini, pagi yang tenang ini, dapat sama-sama kita bertemu dalam rancangan Mukaddimah. Dan hari ini kita akan bincangkan satu topik yang kadang-kadang tidak diambil berat oleh kebanyakan orang Islam. Tajuk tentang lalai. Bagaimana kita nak pelihara diri kita dan selamatkan diri kita daripada penyakit lalai. Lalai di dunia kita rugi. Lalai di akhirat, lalai dari urusan akhirat, menyebabkan ke neraka lah tempatnya para penonton sekalian. Mari sama-sama kita ambil kesempatan untuk membuat sedikit muhasabah diri, memperbaiki diri, supaya kita jadi manusia yang dapat sentiasa taat kepada Allah SWT dan jauh dari penyakit leka, selamat dari penyakit lalai. InsyaAllah kita akan bincangkan sebentar lagi. Penonton yang dimuliakan Allah sekalian, pada pagi yang damai ini, mari sama-sama kita berdoa. Antara doa yang hebat yang Nabi SAW ajarkan, saya petik daripada kitab yang bertajuk Perisai Muslim. Pada muka surat 73, Perisai Muslim ini adalah terjemahan dari kitab Arab yang bertajuk Hisnul Muslim, yang terjemahkan Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, seorang ustaz dari Kelantan. Penonton yang dimuliakan Allah sekalian, doa yang Nabi ajar kita untuk amalkan, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan sebab Engkau, dengan kemuliaan Engkau, dengan kebenaran Engkau, dengan taufik Engkau, kami dapat menghadapi hari pagi ini, dan kami menghadapi hari petang. Dengan Engkau lah kami hidup dan kami dimatikan, dan kepada Engkau lah kami akan dibangkitkan semula, ya Allah. Baik para penonton dimuliakan Allah, kita sedang bincangkan bab yang penting dalam kehidupan. Kita doa kepada Allah kita supaya terhindar dari penyakit lalai. Tajuk kita lah lalai pada pagi ini. Lalai ini para penonton semua, kalau kita baca dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Sadaqallahul azim. Semuanya kami akan mengheret orang yang masuk, golongan yang masuki neraka itu dari kalangan jin dan manusia, kerana mereka mempunyai akal tetapi tidak digunakan akal tersebut. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan mata itu untuk melihat dengan cara yang betul. Dan mereka memiliki telinga tetapi telinga itu tidak digunakan untuk mendengar perkara-perkara yang baik. Mereka itu macam haiwan ternakan, bahkan mereka lebih teruk daripada haiwan ternakan. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Rupa-rupanya kelalaian ini bukan sebarangan para penonton semua. Dia menyebabkan mengheret kita masuki neraka. Ghaflah dalam bahasa Arab ini jangan kita sangka lalai. Umpama anak-anak dalam menghadapi peperiksaan, dia lalai membaca, mengulang kaji, natijahnya dia akan gagal. Kalau gagal di dunia ini, barangkali boleh diimprove balik semula. Masih ada ruang untuk kita mencapai kejayaan itu balik semula. Kalau SPM kita tak dapat urusan yang baik dalam bahasa Melayu, ada Julai paper. Tapi kalau kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan akaun akhirat kita, pahala kita kurang, maka alangkah ruginya diri kita para penonton semua. Maka marilah kita ambil kesempatan pada waktu ini untuk mengulang kaji, membuat sedikit muhasabah diri. Kerana dalam hadis Nabi SAW telah menyatakan, orang yang paling baik as-sa'id man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wasyaqiyyu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa memuhasabah dirinya, dan dia ini bersedia untuk perjalanan selepas kematian. Apakah persiapannya untuk menghadapi kematian itu? Bagaimana kehidupannya di alam barzah sebagai contohnya? Tapi orang yang menderita adalah orang yang mengikut hawa nafsunya, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Kemudian dia mencita-cita atas Allah macam-macam impian yang tidak pernah cuba untuk dilaksanakan, dia cuma berangan-angan sahaja. Kalau kita perhatikan perkataan ghafala dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada makna lalai. Lalai ini dikata, kalau kita perhatikan satu firman Allah dalam surah Taha pula,
wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ayat 1, 2, 3 surah Taha. Sesiapa yang lalai dan mengerti ayat-ayat kami, maka kami akan jadikan hidupnya itu penuh dengan kesusahan, sempit. Dan kami akan himpunkan dia di akhirat besok dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya kepada kami, ya Allah, mengapalah aku buta pada hari ini? Sedangkan di dunia dahulu aku celik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah kamu ketika datang ayat-ayatku, kamu lalai dari mengingatinya. Maka kamu menjadi orang yang dilupakan pada hari ini. Para penonton dimuliakan Allah sekalian, lagi sekali kita lihat lalai. Lalai di dunia ini, natijahnya, impaknya, kesannya cukup perit di akhirat kelak. Para penonton semua, para penonton dimuliakan Allah. Lalai. Lalai dari menjalankan sebagai tanggungjawab seorang hamba Allah. Lalai daripada melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang bekerja. Lalai seorang isteri menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suri rumah. Lalai seorang suami daripada tanggungjawab peranan sebagai seorang bapa dan seorang suami. Ingat kita kepada wasiat Nabi SAW. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kafa bil mar'i athiman an yudai' man yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa di sisi Allah bila dia mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang yang di bawahnya ada orang bernaung di bawah beliau. Beliau ini melupakan tanggungjawab orang di bawah naungannya. Cukup berdosa besar orang-orang yang melalaikan tanggungjawab kepada isteri dan anak-anak. Menurut hadis Nabi SAW di sini. Sekarang kita bercerita bab lalai. Macam mana nak mengubat penyakit lalai ini? Agak-agak ada tak satu-satu ubat yang boleh kita makan, dan dengan sebab itu kita terpelihara daripada kelalaian. Apa pun semua, lalai ini sarangnya dalam hati. Kenapa hati kita lalai? Kerana kita terlalu cinta dunia. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai kita terlupa tanggungjawab yang lebih penting. Dalam Islam kita kena ingat, ada perkara yang aham, perkara yang sangat penting, dan ada perkara yang penting. Mana yang perlu kita dahulukan. Tetapi kerana hati kita sudah pun dikotori dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kecenderungan dalam melakukan amal ibadah itu semakin mengurang. Cuba kita kaji generasi para sahabat, kehidupan mereka. Mereka ini menggunakan segenap waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu perlulah kita faham dalam konteks yang luas. Sebagai contoh, kita lihat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. InsyaAllah para penonton sekalian, kita berhenti sebentar dan kita sambung. Penonton yang dimuliakan Allah sekalian, saya masih lagi menatapi kitab Syama'il Muhammad. Bagaimana Nabi SAW memberi motivasi kepada para isteri. Yalah, kadang-kadang manusia ini lalai. Lalai contohnya orang perempuan sibuk menonton televisyen, melihat filem-filem yang begitu panjang sirinya, tak berhenti-henti dia melihatnya. InsyaAllah tabahnya orang perempuan. Kan kebaik kalau digunakan waktu itu untuk pengisian, baca kisah-kisah Nabi SAW. Contoh yang paling baik, orang membaca ini kelebihannya, neuron sel dalam fikiran dia, dalam brain dia akan menjadi berkembang. Ini seperti yang dijelaskan dalam satu discovery yang ditemui oleh para saintis yang mengkaji tentang otak, kehebatan otak. Bila otak itu, bila brain itu, bila apa yang panggil fikiran itu diisi dengan membaca, dia semakin kaya, dia enrich, dia jadi kaya, dia makin banyak yang boleh digunakan. Tapi kalau kita melihat, menetap satu slot kepada yang lain, umpamanya melihat filem-filem melalaikan, kita bimbang nanti fikiran kita jadi mengecoh dan mengurang sel-sel kekuatan untuk mengingat. Lalu kita jadi orang yang pelupa. Saya amat minat membaca. Dalam satu episod kenabian, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi bercerita dengan Aisyah radhiyallahu anha satu peristiwa yang menarik. Nabi bawa cerita ini dalam bentuk yang cukup menarik. Maklumlah, kadang-kadang seorang isteri dia merasa bosan dan jemu, maka Nabi bagi motivasi indirectly, tidak straightforward. Nabi duduk dengan Aisyah dan Nabi cerita dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dengar baik-baik para penonton dimuliakan Allah. Ketika Nabi bercerita ini, ada satu golongan wanita duduk seramai 11 orang menceritakan tentang suami masing-masing. Saya terjemahkan. Perempuan yang pertama berkata bahawa suami saya ni umpama unta kurus yang duduk di bukit yang tinggi.
Agak-agak faham tak apa tamsilan yang nak dibawa di sini? Tamsilan yang nak dibawa di sini, dia nak menggambarkan bahawa suami dia ni umpama seekor unta kurus. Orang Arab dia makan daging unta dan minum susu unta. Unta ni kalau kurus, kita tidak dapat ambil daging dia, dan kita pun tak dapat perah susu dia. On top of that, sebagai tambahan, unta ni pula duduk nun di atas bukit yang tinggi. Gambarannya nak ambil pun susah, nak pergi pun susah, nak dapatkan pun susah. Dia nak ceritakan suami dia seorang yang amat kedekut. Nampak tak para penonton sekalian? Yang kedua, perempuan kedua mengatakan bahawa kalau saya cerita tentang suami saya, tak adalah kebaikan langsung. Dengan sebab itu tak payahlah saya bawakan. Perempuan ketiga bercerita keburukan suami, perempuan keempat cerita keburukan suami, perempuan kelima bercerita keburukan suami, sehinggalah perempuan yang terakhir dalam golongan tersebut menceritakan tentang suami beliau. Beliau berkata, suami aku seorang lelaki yang kaya. Beliau memiliki 2 orang anak dengan perkahwinan yang terdahulu. Beliau ini memiliki kambing yang cukup banyak di antara 2 buah bukit. Dan bila beliau ni membunyikan muzik, memadailah untuk kita semua tahu bahawa akan ada kambing-kambing disembelih dan disedekahkan, dibuat kenduri untuk orang yang datang. Gambaran suami begitu generous, begitu pemurah. Tapi suami aku pada satu hari yang bernama Abu Zar'in ini, beliau pergi keluar melihat ternakannya yang banyak. Beliau pun terpikat dengan seorang perempuan yang cantik. Biasalah orang lelaki. Perempuan dimuliakan Allah sekalian, jagalah 3 perkara yang ada pada diri kita, isteri-isteri yang budiman semua. Jaga perwatakan kita, penampilan diri kita supaya sentiasa anggun di depan suami. Jangan keluar rumah saja kita pakai pakaian cantik, menarik di depan suami, dah bau pun busuk, pakaian pun terbalik. Kadang-kadang jauhi diri kita daripada perkara semikian. Nombor 2, kata Imam Ghazali, jagalah telinga suami kita, sampaikan kepada beliau perkara-perkara yang baik, supaya orang lelaki ini dapat mendengar dan dapat menjadi seronok. Yang ketiga, wasiat Imam Ghazali, menurut hadis-hadis Nabi SAW yang banyak, biarlah penampilan kita ni bau kita harum dan juga memikat suami. Janganlah bau belacan, bau bawang merah, bawang putih. Baik Bapak Ibu sekalian, kisah yang saya nak kemukakan dari kitab Syama'il Muhammad ini adalah untuk menampakkan kepada kita bagaimana nak menghilangkan kebosanan dalam diri seseorang keliling kita. Maklumlah anak-anak ke ataupun isteri, kadang-kadang diserang penyakit jemu dan bosan. Bila jemu dan bosan, dia mula lalai. Dia mula melambatkan semayang dia. Dia mula melekakan untuk pergi ke kuliah-kuliah. Dia mula menangguh-nangguh untuk melakukan perkara-perkara yang baik, amal bakti, amal saleh. Jadi kita sebagai suami hendaklah mendekati, kita sebagai ayah hendaklah menyampaikan kata-kata yang paling baik. Kan Nabi SAW telah pesan kepada Sayyidina Umar, kadal halimu an yakuna nabiyan. Orang yang penyabar itu terhadap keluarganya, dia akan hampir-hampir dipilih Allah menjadi nabi. Mana tinggi kedudukan orang yang sabar, yang hikmah menghadapi keluarga yang sedang lalai. Maklumlah para penonton sekalian, dalam hadis sahih Bukhari Muslim meriwayatkannya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Manusia ni menjadi lalai kerana 2 perkara. 2 perkara manusia jadi lalai. Yang pertama kerana as-sihah, kesihatan tubuh badan, dan yang kedua al-faragh, iaitu masa yang tidak diisi dengan baik. Kalau kita seorang ayah, seorang ibu, seorang bapa, ayo didiklah orang-orang di bawah naungan kita supaya ingat Allah selalu. Kita suami berada di ofis, isteri berada di rumah, SMS lah kepada mereka, dah semayang zuhur ke belum, kalau tengah hari dah semayang duha ke belum. Baik Pak Penonton sekalian, masih ada lagi beberapa faktor yang menyebabkan manusia lalai yang akan kita sentuh selepas ini. Bagaimana kita nak mencontohi generasi salaf. Jangan ke mana-mana. Penonton yang dimuliakan Allah sekalian, sebenarnya di samping 2 perkara yang disebut Nabi SAW tadi, sebab manusia menjadi lalai, iaitu kesihatan tubuh badan dan masa yang tidak diisi dengan betul. Nombor 3, kerana manusia ini sibuk mengejar harta. Manusia menjadi lalai kerana harta sebenarnya. Kerana itu dalam hadis yang sahih, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, la tamanna athani, wa ma mala'a fahu ila turab wa ta'allahu ala man ta'ab." Manusia ini sibuk mengejar kehidupan dunia. Lagi dia dapat 1 lembah emas, dia nak minta yang kedua. Bagi yang kedua, dia nak yang ketiga. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Kamu mengejar dunia,
menyebabkan kamu lupa apa yang diperuntukkan di sisi Allah di akhirat itu lebih besar. Para penonton semua, kalau kita baca kehidupan para sahabat, kita akan merasa betapa hebatnya mereka ini. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi mengatasi perkara yang lain. Saya nak bawa para penonton sekalian supaya kita melihat kisah seorang sahabat namanya Habib bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau ini merupakan adik kepada Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Abdullah bin Zaid ini dalam peperangan Uhud, dia telah menjadi perisai hidup untuk Nabi SAW. Begitu juga ibunya yang bernama Ummu Amarah Nasibah Al-Maziniyah, seorang wanita yang salihah. Bapanya juga begitu. Sampai Nabi mendoakan keberkatan untuk keluarga yang mulia ini. Habib bin Zaid walaupun usianya masih muda, tetapi beliau mendekati Nabi dan majlis-majlis ilmu yang Nabi kendalikan. Sehinggalah pada satu hari bila seorang yang bernama Musailamatul Kazzab mendakwa menjadi Nabi, mengatakan bahawa sebahagian bumi bahagian selatan untuk beliau, bahagian utara untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Musailamah mengutus utusannya bertemu dengan Nabi dengan berkata, "Wahai Muhammad, aku juga Rasulullah sepertimu. Aku diutuskan kepada masyarakat di selatan Hijaz, kamu di utara, tetapi kaum kamu merupakan orang yang melampau batas. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun." Maka Nabi mengatakan, kalau tidak kerana utusan tidak dibenarkan dibunuh, aku akan bunuh kamu berdua yang telah bersekongkol dengan Musailamah. Nabi mengutuskan Habib bin Zaid untuk memberitahu Musailamah bahawa beliau ini telah murtad dan perlu kembali kepada Islam. Saya nak bawa tuan-tuan, orang muda ini tidak lalai. Mengapa tidak lalai? Kerana beliau mendekati sumber ilmu. Habib bertemu dengan Musailamah dan berkata kepada Musailamah, "Wahai Musailamah, kembalilah engkau kepada Islam." Musailamah seorang yang tua, yang tinggi, yang hebat. Habib hanyalah merupakan seorang yang masih muda belasan tahun. Nabi yakin beliau dapat menjalankan tanggungjawab itu. Habib akhirnya tertangkap Musailamah, hampir-hampir disalib. Habib meminta kepada Musailamah semayang 2 rakaat, memohon kepada Allah keampunan. Dan kata-kata beliau, kalaulah aku ini tidak takut dikatakan pengecut, aku bimbang dikatakan aku pengecut, takut dibunuh, tentu aku akan semayang lagi beberapa rakaat. Tapi aku akan semayang 2 rakaat kerana rindu kepada syahadah, mati syahid. Musailamah bertanya kepada Habib, siapakah aku, siapakah Muhammad? Waktu ditanya siapa Muhammad, jawab Habib, Muhammad Rasulullah. Siapakah aku? Inna bi samam, telinga aku tidak dengar. Siapa Muhammad? Muhammad Rasulullah. Siapa aku? Aku tidak dengar soalanmu, wahai Musailamah. Habib menghina Musailamah di hadapan penyokong-penyokongnya. Akhir sekali Musailamah berkata, "Wahai Habib, mahukah engkau kalau aku lepaskan engkau dan duduk tempat engkau ini Muhammad yang kau dakwa sebagai Nabi itu?" Habib berkata, "Demi Allah, wahai Musailamah, walaupun Nabi dicocok duri yang kecil, aku tidak akan merelakannya. Aku tidak akan merelakan Nabi dicocok dengan duri yang kecil, apatah lagi duduk di tempat suasana seperti aku pada hari ini." Akhirnya Musailamah telah pun memotong Habib ini satu persatu. Potong tangan, menggelitik tangan jatuh di hadapan orang ramai di atas pentas tersebut. Sebelum dia disalib, dibunuh dengan kejam oleh Musailamah. Habib hanya mengatakan, "Walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana billahi masra'i." Aku tidak bimbang dalam apa dua keadaan aku dibunuh, kerana aku yakin pembunuhan ini adalah kerana Allah nak beri kepada aku syahadah, Allah nak muliakan aku dengan mati syahid, menyampaikan Islam. Pak Tuan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mengapa mereka ni jadi generasi seperti ini? Kerana jawapannya mereka dekat dengan ilmu. Orang yang dekat dengan ilmu, mereka takkan lalai. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan menjadi orang yang lalai yang kita sebut ulaika humul ghafilun tadi. Pak Tuan dimuliakan Allah, saya nak cadangkan beberapa langkah untuk mengelakkan diri kita dan orang keliling kita dari jadi orang yang lalai. Pertama, seperti yang disebutkan tadi, hadirlah ke majlis ilmu selalu. Nombor 2, bergabunglah, berjumpalah selalu, berusrahlah dengan orang-orang saleh. Dan nombor 3, katakanlah perkara-perkara yang baik kepada orang keliling kita, nescaya saudara yang beriman, saudari yang beriman, kita akan melihat keliling kita orang berlumba-lumba untuk melakukan ketaatan. Saya teringat kisah yang berlaku kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau pergi ke Kufah. Di Kufah bertemu dengan segolongan anak muda yang sedang bernyanyi-nyanyi, membuang masa. Duduk tidak ada kerja, melepak-lepak. Abdullah bin Mas'ud berjumpa dengan ketua kumpulan ini bernama Zazan Al-Kindi. Bukan saya Zahazan, para penonton sekalian. Zazan Al-Kindi, seorang yang saleh akhirnya.
Kata bahawa zazan, bukankah baik suara yang lunak merdu ini digunakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Akhirnya zazan ini berkata pada kawan-kawannya, ayo, kita sudah lama lalai dan leka, mari kita ikut orang saleh ini, sahabat Nabi ini. Zazan akhirnya mengetuai kumpulan tersebut, bersama-sama menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah. Natijah dari berdamping dengan ahli-ahli ilmu dan orang-orang saleh. Nombor 4, para penonton dimuliakan Allah, hendaklah selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah supaya kita ni suka lakukan perkara-perkara taat. Dalam kitab Perisai Muslim ni di tangan saya, Nabi mengajar lagi satu doa yang penting. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah supaya aku ni sentiasa cinta kepadamu. Cinta kepada orang yang cinta kepadamu, dan cinta kepada orang-orang yang berusaha untuk membaiki hubungannya denganmu, dan cinta kepada amal bakti yang mendekatkan diri kepadamu. Tuan-tuan sekalian, moga Allah selamatkan kita dari penyakit lalai. InsyaAllah kita akan bincangkan perkara yang seterusnya dan topik akan datang, mesti rancangan mukadimah pada waktu yang sama, pada waktu yang seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.